Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Imran bin Hasran dan saya akan membentangkan pengenalan kepada tugasan kami iaitu pakaian tradisional Sabah dan Sarawak. Manusia adalah makhluk yang berbudaya dan budaya tersebut mengandungi makna tertentu dan mempunyai hubungan yang erat dengan cara hidup setempat. Adat dan budaya yang dimiliki sesebuah kaum sering menjadi identiti atau petunjuk untuk mengenali dan mengetahui dengan lebih jelas akan setiap kaum itu. Terdapat pelbagai kaum yang wujud di Sabah dan juga Sarawak. Sebagai contoh, suku kaum yang wujud di negeri Sabah adalah Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Kedayan, Bisaya dan Rungus. Manakala suku kaum yang terdapat di negeri Sarawak pula adalah Melayu, Bidayuh, Melanau, Orang Ulu dan Iban. Setiap suku kaum ini mempunyai pakaian tradisional tersendiri yang menonjolkan ragam hias berasaskan motif-motif etnik yang terdapat pada tenunan, jalinan serta manik di pakaian masing-masing. Di Sabah, kebanyakan suku kaum di sini memilih hitam sebagai warna pakaian tradisional mereka. Hal ini demikian kerana penggunaan warna hitam asalnya daripada kepercayaan bahawa warna hitam adalah lambang kekuasaan atau warna ketuhanan yang dapat melindungi si pemakai daripada makhluk-makhluk halus yang jahat. Bagi masyarakat di Sarawak pula, salah satu sebab penghasilan pakaian tradisional di sana adalah untuk mempamerkan kemahiran tangan dan kreativiti masyarakat Sarawak dalam menghasilkannya. Terdapat juga perhiasan diri yang dibuat dengan sarat daripada perak dan manik yang melambangkan status dan kekayaan si pemakai. Justru itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui satu objek budaya iaitu pakaian tradisional bagi masyarakat di Sabah dan Sarawak yang melambangkan ikon dan identiti bagi setiap kaum. Secara lebih khusus, objektif kajian ini adalah untuk yang pertama, mengetahui jenis-jenis pakaian tradisional masyarakat Sabah dan Sarawak. Yang kedua, mengetahui cara masyarakat Sabah dan Sarawak dalam mendidik generasi baru dalam mengamalkan pemakaian tradisional mereka. Yang ketiga, menilai tahap pengetahuan generasi baru tentang sejarah dan adat asal masyarakat Sabah dan Sarawak. Dan yang keempat, meninjau persepsi masyarakat tentang pemodenan pakaian tradisional mengikut peredaran zaman. Seterusnya, antara persoalan kajian yang dikemukakan ialah yang pertama, apakah jenis-jenis pakaian tradisional masyarakat Sabah dan Sarawak? Yang kedua, apakah cara masyarakat Sabah dan Sarawak dalam mendidik generasi baru dalam mengamalkan pemakaian tradisional mereka? Yang ketiga, apakah tahap pengetahuan generasi baru tentang sejarah dan adat asal masyarakat Sabah dan Sarawak? Yang terakhir, apakah persepsi masyarakat tentang pemodenan pakaian tradisional mengikut peredaran zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarif Syaddad bin Mat Yusof. Alhamdulillah, hari ini saya nak kongsi sedikit tentang beberapa kajian lepas mengenai pakaian tradisional masyarakat Sabah dan Sarawak. Tapi sebelum tu, saya nak jelaskan dulu bahawa pakaian tradisional masyarakat Sabah dan Sarawak ini wujud apabila ada sesuatu kaum yang pakar dalam seni pembuatan pakaian. Dan pakaian itu akan dikaitkan dengan upacara dan adat istiadat mengikut kaum tersebut. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa setiap kaum mempunyai pakaian tradisional mereka yang tersendiri mengikut kepakaran kaum tersebut. Seperti di Sabah, jika saya tidak silaplah, mengikut penulis Humin Jusilin dan Salbiah binti Kim Doyok ada menjelaskan bahawa di Sabah mempunyai suatu kaum yang dikenali sebagai masyarakat Suang Lotut yang tinggal di daerah Tuaran Sabah. Dan masyarakat ini mempunyai 3 jenis pakaian tradisional mereka, iaitu yang pertama, pakaian yang digunakan oleh Tan Tanggas, iaitu ketua ritual. Dan yang kedua, pakaian
yang digunakan oleh penari Sumayau. Dan yang ketiga, pakaian yang digunakan oleh pengantin lelaki dan perempuan. Ketiga-tiga jenis pakaian tradisional yang saya sebut tadi mempunyai keunikan yang tersendiri, yang di mana pakaian untuk tantanggas itu dipakai untuk upacara pemujaan semangat padi. Dan sama juga pakaian untuk penari Sumayau dipakai untuk memohon berkat daripada kuasa gaib. Dan sama juga pakaian untuk pengantin dipakai hanya untuk perkahwinan sahaja, tidak boleh dipakai untuk kehidupan seharian. Dan ketiga-tiga jenis pakaian tradisional yang saya sebut tadi dicipta dari pengamalnya yang dikenali sebagai Momolian dan Tantanggas, yang bertanggungjawab untuk menjaga hal ehwal adat berpakaian masyarakat Dawson Lotus ini. Dan menurut penulis ini, iaitu Humin Jusilin dan Salbih binti Kindoyuk, pakaian tradisional bagi kaum lelaki masyarakat Dawson Lotus ini lebih bersahaja atau lebih bersederhana berbanding pakaian tradisional bagi kaum perempuan. Hal ini kerana pakaian tradisional bagi kaum lelaki hanya terdiri daripada sepasang baju dan seluar berwarna hitam yang dihiasi dengan sulaman benang berwarna-warni, berbanding kaum perempuan yang terdiri daripada sepasang baju dan dua jenis gonok yang berwarna hitam yang dikenali sebagai gonok dan gonok sinugitan. Gonok seperti gonok sinugitan ini direka untuk dipasang kepada suku Kopio, dan untuk menghasilkan gonok ini memerlukan pengamatan yang sangat tinggi terhadap seni kerana agak sukar untuk dihasilkan. Dan seterusnya untuk Sarawak, jika saya tidak silap, menurut penulis iaitu Muhammad Maulana Magiman, di Sarawak juga mempunyai pakaian tradisional yang tersendiri sama seperti Sabah, yang di mana Sarawak mempunyai masyarakat yang menjadikan tarian mereka yang diberi nama Langgi Pingadap sebagai bukti kewujudan mereka di Sarawak. Masyarakat itu diberi nama Masyarakat Bidayuh. Hal ini kerana mereka sering disamaertikan dengan masyarakat Iban. Padahal kalau mengikut sejarah, masyarakat Bidayuh ini dikategorikan sebagai Dayak Darat dan Dayak Laut. Dan menurut penulis ini lagi, iaitu Muhammad Maulana Magiman, kaum Bidayuh ini mempunyai pakaian tradisional yang tersendiri, di mana mereka akan memakainya ketika ingin menyambut tetamu sebagai tanda penghargaan. Hal ini kerana mereka perlu membuat persembahan tarian Langgi Pingadap bagi memeriahkan lagi kehadiran tetamu tersebut. Dan pakaian ini mengikut jenis jantina, di mana bagi kaum wanita ialah baju yang berlengan pendek atau separuh pendek yang berwarna hitam dan merah. Bagi kaum lelaki pula, baju hitam berlengan pendek dengan sedikit corak berunsur flora dan seluar hitam atau cawat yang berwarna asas seperti biru, merah dan putih, serta perhiasan kepala seperti kain merah yang dililit di atas kepala. Dan menurut penulis ini lagi, iaitu Muhammad Maulana Magiman, pada asalnya tarian Langgi Pingadap ini hanya dimainkan atau hanya ditarikan oleh kaum wanita Bidayuh sahaja. Akan tetapi kerana peredaran zaman dan demi untuk mengekalkan pakaian tradisional ini dan budaya masyarakat Bidayuh ini, masyarakat Bidayuh itu sendiri memasukkan unsur penari lelaki bagi menampakkan lagi lebih matang tarian tersebut mengikut peredaran zaman. Akan tetapi usaha ini tidak membuahkan hasil sama sekali kerana ada di antara masyarakat Bidayuh tidak boleh terima perubahan tersebut, dan akhirnya generasi penerus masyarakat Bidayuh ini berasa segan untuk berkomunikasi tentang adat, budaya, adat resam dan sebagainya. Dan itu sahaja yang saya dapat kongsikan tentang kajian lepas mengenai masyarakat Sabah dan Sarawak.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah metodologi kajian mengenai pakaian tradisional masyarakat Sabah dan Sarawak. So, pertama sekali adalah reka bentuk kajian. So, kumpulan kami menggunakan dua, iaitu kaedah kuantitatif dan juga bentuk tinjauan. So, bentuk tinjauan adalah satu rujukan mengenai perkara-perkara yang mempunyai kaitan dengan persampalan, pengukuran dan juga analisis data kajian. Kajian pula adalah untuk mengenal pasti pakaian yang dipakai oleh penduduk di Sabah dan juga Sarawak. Kajian ini dijalankan pada Mac 2021 menggunakan sampel yang dipilih daripada beberapa pakaian kaum yang ada di Sabah dan Sarawak. Instrumen kajian untuk mengenal pasti pakaian kaum yang berasal dari Sabah dan Sarawak. Pemilihan pakaian berdasarkan perbezaan pakaian kaum yang terdapat di kawasan tersebut. Seterusnya adalah pemilihan responden. So, kumpulan kami menggunakan dua, iaitu menggunakan Google Form, di mana kami memilih seramai 100 responden yang terdiri daripada 65 lelaki dan juga 35 perempuan. So, borang responden diberikan dalam bentuk Google Form, diberikan kepada pelajar untuk menjawab. So, responden menjawab soalan yang diberikan di dalam laman web. So, ini penggunaan Google Form memudahkan kerja-kerja pengkaji serta responden untuk menjawab, kerana hanya perlu menekan dan menaip sahaja jawapan mereka di dalam Google Form itu. Dan untuk pengkaji pula, so kami dapat mengetahui seberapa jumlah responden dan jawapan yang kami kehendaki. Seterusnya adalah borang soal sidik. Borang soal sidik kami terdiri daripada bahagian A dan juga bahagian B. So, bahagian A merupakan terdiri daripada umur, kos bidang yang dipelajari oleh responden. Bahagian B pula terdiri daripada soalan berkenaan pakaian tradisional di Sabah dan Sarawak. Soalan di bahagian B mempunyai skala aras, di mana mempunyai 5 skala aras, iaitu sangat tidak setuju, sederhana setuju, setuju dan juga sangat setuju. Manakala skor diberikan sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, sederhana setuju 3, setuju 4 dan juga sangat setuju 5. Analisis data kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif merupakan kaedah di mana data yang boleh dikira secara numerik atau dinyatakan sebagai kumpulan. Data ni berguna untuk eksperimen, analisis, manipulasi dan lain-lain, dan diwakili oleh histogram, jadual, carta dan juga graf. So, ia berkaitan dengan ukuran seperti ketinggian, panjang, kelantangan, keluasan, kelembapan, suhu dan lain-lain. So, kategorinya terdiri daripada 5 juga, iaitu sangat tidak setuju, sederhana setuju, setuju dan juga sangat setuju. Skala pemakahan 1, 2, 3, 4 dan 5. So, selepas itu mean dia 0 hingga 1.0, 1.1 hingga 2.0, 2.1 hingga 3.0, 3.1 hingga 4.0 dan juga 4.1 hingga 5.0. Beberapa soalan digabungkan untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan terhadap sesuatu isu persoalan yang dikaji. Untuk menentukan tahap penerimaan responden terhadap sesuatu item, prosedur pengkelasan adalah berdasarkan nilai skor yang diperolehi. Assalamualaikum, saya Muhammad Danish Ahmad bin Zulkifli. Okey, untuk bahagian saya mengambil bahagian dalam hasil kajian untuk tema yang telah kerja yang telah diberikan oleh saya. Okey, untuk hasil kajian ini, saya ingin berkongsi maklumat dengan para pencari maklumat, terutama sekali dengan golongan pelajar yang tidak mengetahui jenis dan bentuk pakaian etnik-etnik yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian etnik di Sabah dan Sarawak melahirkan pelbagai jenis pakaian tradisional. Setiap etnik mempunyai keistimewaan tersendiri dari segi bahasa, agama, adat istiadat, corak dan pegangan hidup, termasuklah pakaian tradisi mereka. Penggunaan pakaian tradisional ini boleh dilihat di upacara ritual, hari perkahwinan dan sebagai pakaian harian mereka pada zaman dahulu kala.
Manakala pada zaman moden ini, pakaian tradisional hanya dipakai untuk tujuan tertentu sahaja di hari perkahwinan oleh lelaki dan perempuan serta acara kebudayaan. Kami telah menyediakan satu Google Form untuk pelajar-pelajar untuk disoalan siasat. Seramai 25 orang responden telah memberikan respon, iaitu pada soalan pertama kami, wanita kaum Murut menggayakan pakaian pinong kolo dari kain kapas berhias motif sarat dan manik-manik berwarna-warni. Soalan ini menunjukkan seramai 13 responden mengetahui bahawa pakaian ini adalah betul, iaitu pakaian kaum Murut. Selain itu, ada juga pelajar yang tidak mengetahui ataupun tidak bersetuju dengan pakaian ini. Mungkin diorang rasa ini pakaian daripada kaum lain, iaitu sebanyak seorang, dan 6 orang lagi kurang yakin dengan jawapan mereka. Untuk soalan kedua kita, penggunaan warna hitam asalnya daripada kepercayaan warna hitam adalah lambang kekuasaan atau warna ketuhanan yang dapat melindungi si pemakai daripada makhluk-makhluk yang jahat. Untuk warna hitam ni, seramai 10 orang responden telah memberitahu bahawa diorang mengetahui tentang warna ini. Seramai 7 orang lagi responden kurang yakin apakah maksud warna hitam bagi mereka. Dan seorang lagi langsung tidak mengetahui bahawa warna hitam ni adalah lambang kekuasaan dan atau warna ketuhanan yang dapat melindungi si pemakai daripada makhluk-makhluk halus yang jahat. Untuk soalan seterusnya, responden menunjukkan kurang mengetahui tentang pertandingan unduk ngadau keamatan dan menyebabkan mereka kurang mengetahui, membuat mereka merespon tidak tahu. Selain itu, ada juga responden yang mengambil tahu tentang peristiwa sejarah tersebut, dan iaitu sebanyak 10 orang. Untuk soalan seterusnya, orang Iban mengenakan perhiasan diri dari perak seperti ringgit gobeng, gelang keluncung dan sungguh tinggi. Kenyataan ini membuat respon sedikit kurang yakin atau tidak, atau setuju, atau macam lebih ramai responden yang tidak mengetahui pasal perhiasan diri ini, iaitu sebanyak 13 orang. Ada yang tidak mengetahui langsung tentang perhiasan diri ini, satu orang sahaja, dan ada juga yang mengetahui tentang perhiasan diri ini sebanyak 8 orang, 10 orang. Untuk soalan seterusnya, menunjukkan bahawa golongan pelajar yang kurang yakin dan kurang tahu tentang pengetahuan ini membuatkan graf sama, iaitu 11 orang yang tahu, 11 orang yang tidak tahu, dan lagi 3 orang itu mengambil tahu tentang blaus badu sampit dan kain sarung olos berangkit. Soalan seterusnya, iaitu baju fabrik baldu hitam berhias renda kuning keemasan merupakan pakaian bagi kaum Kadazan. Untuk soalan ini, responden seramai 10 orang responden, 16 orang responden yang tahu tentang baju fabrik baldu hitam ini, dan lagi 9 orang itu kurang tahu. Mungkin mereka ingat pakaian ini berasal daripada kaum lain, mungkin kaum Iban ataupun kaum dusun. Soalan seterusnya, kita beralih pada lelaki kaum Melanau menggayakan baju pertengahan moden samping broket oren keemasan pinggan berikat selendang sifon berkopiah Jawa. Graf menunjukkan keputusan yang positif kerana sebanyak 15 orang menandakan mereka mengetahui dan bersetuju dengan soalan yang diberikan kepada kami. Manakala sebanyak 10 orang lagi responden kurang setuju ataupun kurang mengetahui tentang perkara ini. Hal ini terjadi kerana pengetahuan mereka
mungkin agak sedikit dan hanya tertumpu pada pakaian zaman moden sahaja. Sekian saja daripada saya tentang hasil kajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Grup Pakaian Tradisional Masyarakat Sabah dan Sarawak ingin membincangkan tentang keistimewaan, kelemahan dan kesimpulan. Keistimewaannya adalah mereka mempunyai pakaian pining puluh daripada suku kaum Murut, pakaian fabrik balu hitam daripada suku kaum Mukazzan, blos badu sampit dan kain sarung olos perangkit daripada suku kaum Bajau, hiasan dari perak seperti ringgit korban, gelanggang keloncong dan sabit tinggi daripada suku kaum Iban, baju potongan moden bersampaian brokat oreng keemasan pada suku kaum Melanau. Seterusnya, jenis pakaian ini menunjukkan bahawa setiap suku kaum yang berada di Sabah dan juga Sarawak mempunyai keistimewaan mereka tersendiri. Hal ini membuktikan keistimewaan yang dimiliki oleh kaum-kaum ini kelihatan unik pada pandangan luar. Oleh itu, keistimewaan inilah yang perlu kita banggakan kerana pakaian-pakaian ini hanya terdapat di Malaysia iaitu Sabah dan juga Sarawak. Kelemahan yang diperoleh daripada hasil kajian kami ialah masih ramai yang tidak mengetahui tentang pakaian-pakaian kaum Sabah dan juga Sarawak. Hal ini kerana arus pemodenan yang drastik yang berlaku di Malaysia. Walau bagaimanapun, masih wujud segelintir penduduk yang masih mengamalkan pakaian tersebut tetapi tidak memberitahunya untuk maklumat luar. Seterusnya, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mengambil berat tentang seluruh kaum termasuk pakaian, makanan, budaya yang setiap kaum ada untuk pengetahuan umum. Oleh yang demikian, generasi muda akan mengenali budaya setiap kaum serta menambahkan ilmu pengetahuan. Akhir sekali, sejarah wujud untuk kita mempelajarinya dan bukan untuk kita mengindahkannya. Banyak perkara yang perlu diterberatkan ketika bercakap tentang isu kaum ini. Akhir sekali, kesimpulan. Secara umum, di mana sahaja anda berada, pakaian tradisional adalah sebahagian daripada budaya kita. Seperti Malaysia, pakaian tradisional melambangkan budaya etnik. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum termasuk kaum di Sabah dan juga Sarawak. Sekiranya pemeriksaan dilakukan, pelbagai jenis pakaian dapat digunakan untuk kaum tertentu itu sendiri. Contohnya, di kalangan orang Melayu, pakaian tradisional yang paling popular adalah baju Melayu yang dipakai oleh lelaki dan wanita. Bagi masyarakat Cina, ini adalah cheongsam untuk wanita sementara lelaki adalah samfu. Pada masa yang sama, dalam masyarakat India, sari dipakai oleh wanita sementara dhoti dan kurta dipakai oleh lelaki. Berbanding dengan penduduk semenanjung Malaysia, masyarakat Sabah dan Sarawak tidak ketinggalan dari segi pakaian tradisional kerana setiap pakaian tradisional kaum tertentu mempunyai ciri sendiri dan patut dibanggakan. Terdapat pelbagai bangsa di Sabah seperti Iban, Kelantan Susun, Melayu Brunei dan juga kumpulan etnik lain. Pakaian tradisional mereka dipakai pada majlis-majlis tertentu terutamanya semasa perayaan. Perkara yang sama berlaku untuk kaum lain di Sarawak seperti Melanau, Bidayuh, Murut, Kelabit dan lain-lain. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga dengan kepelbagaian budaya Malaysia. Kita juga harus mengkaji sejarah budaya negara kita sendiri agar pemikiran kita tidak terbatas pada sejarah budaya negara kita sendiri. Setiap pakaian tradisional melambangkan kaum di Malaysia. Ini kerana dengan memerhatikan pakaian seseorang, kita dapat meneka daripada mana bangsa itu berasal. Tetapi sekarang, masyarakat Malaysia telah menunjukkan kesatuan hati dan budaya kerana pakaian tradisional tidak lagi terbatas pada kaum tertentu. Bahkan orang dari kaum lain dapat memakai pakaian yang sama. Sekian dari saya, terima kasih.